Ustaz, apa hukum berdaham ketika dalam solat? Adakah dikira seperti bercakap? Tak dikira seperti bercakap sebab dia tidak memunculkan perkataan-perkataan. Tak dikira sebagai apa dia bercakap sebab dia tidak memunculkan perkataan. Apa mohang ni? Itu batal. Itu batal. Syok Rara, lama tak tengok Syok Rara. Apa kami Ustaz, masjid kena sediakan 10% tempat untuk VVIP walaupun datang lambat tetap boleh masuk. Saya bersetuju. Disebabkan VVIP ni bukanlah bertujuan untuk kita nak lebihkan VVIP, tetapi hari ni pun zaman sekarang pun memang telah disebutkan. Sebelum-sebelum ni pun telah dibuat benda yang sama. Maksudnya daripada sudut VVIP dia ada tempat. Agung, kan? Agung pun ada tempat. Awak nak petikai tempat agung kat situ. Agung datang lewat tak ada masalah. Sama juga, itu semua VVIP. Bila kita kata VVIP, jangan kita asing-asingkan. VVIP sama je, semua sama je. Jadi bila VVIP tu, mereka ada kuota. Dia sebab apa mereka ada kuota? Disebabkan mereka ada tugas-tugas tertentu dengan tanggungjawab-tanggungjawab tertentu, maka tak ada masalah. Dekat Masjidil Haram pun ada VVIP. Kita pergi haji pun ada haji VVIP. Ada haji VVIP. Jadi tak ada isu berkaitan tentang haji. Tak berkaitan tentang VVIP. Itu pandangan saya secara peribadi. Hukum ni berubah ikut zaman lah kan. Adakah hukum isap rokok ni mengikut konteks yang sama? Mula-mula kan makruh. Tapi bila berkembang teknologi dan ia dapat dibuktikan secara saintifik, maka hukumnya berubah menjadi haram. Hukum yang bersifat fatwa, dia boleh berubah mengikut masa, tempat dan juga keadaan. Hukum rokok juga daripada mula-mula dia harus. Maksudnya boleh, tak ada masalah. Dia seperti makanan biasa. Kemudian kemajuan teknologi menunjukkan bahawa orang tahu tentang kewujudan nikotin. Sehingga akhirnya menyatakan bahawa hukum rokok adalah haram. Tetapi boleh jadi tak satu hari nanti wujud satu jenis macam rokok ataupun sifat-sifat rokok. Cuma dia tidak ada sumber-sumber yang menyatakan dia haram, maka dia boleh jadi hukum rokok itu adalah kembali kepada harus. Ataupun maksudnya boleh ambil atau boleh tak ambil. Boleh isap atau boleh tak isap. Boleh tak? Boleh jadi. Sebab al-hukmu ala tasawwurih. Hukum berdasarkan kepada gambaran yang diberikan. Jangan saya nak tengok. Tak, saya nak kongsikan link untuk pembelian siapa nak beli kan. Okey. Okey. Buku yang mana dilarang di Johor ni buku ni? Kita ada 2 buah buku dilarang. Satu buku ni, satu lagi buku umrah sebenarnya. Buku umrah mana? Ni. 2 buah buku yang dilarang di Johor ni, buku umrah dan satu lagi buku ambil tahu tentang umrah. Ambil tahu tentang umrah. Dan dua-dua ni dakwaan yang sama, iaitu bercanggah dengan akidah. Bercanggah dengan akidah. So pelik. Berkenaan saya buat tuntutan, insyaAllah esok saya hantar surat kepada mereka lah untuk minta penjelasan tuntutan. Saya dah buat video hari ni. Moga-moga video juga telah memadai untuk mereka dan saya akan bagi lagi tuntutan berdasarkan tulisan. Dan ini buku yang diharamkan dan ini juga buku diharamkan terbitan Santai Ilmu Publication. Ada lagi buku Dr. Basri Ibrahim. Dr. Buku Basri Ibrahim Al-Azhari. Dia diharamkan juga buku dia Akidah Asy'ariyah lah. Buku tentang Akidah Asy'ariyah. Buku tentang Akidah Asy'ariyah juga diharamkan. Tapi itu ranking kedua. Ranking pertama buku saya. Tata cara solat Rasulullah berpandukan mazhab Syafi'i. Itu saya petikaikan isunya. Kenapa? Ini ikut isu akidah. Isu akidah. Tapi buku saya buku fiqh. Mana apa kaitannya? Apa hukum terpanjat dalam solat sampai keluarkan perkataan selain bacaan? Kalau perkataan tu, oh mak kau, batal. Tapi,
Dia tak menyebabkan, tak menjadikan maksud, tak membawa sebarang maksud, tak ada masalah. Kalau melatah Ustaz tu kira sakit kan atau keuzuran. Melatah ni dia ada jenis, dia ada level. Melatah yang teruk tu lain cerita. Tu dah sakit yang tak boleh diubati ataupun tak dapat diubati dengan segera. Tu lain cerita. Tapi kalau lah dia melatah yang sikit-sikit saja, tak ada masalah. Yang masalah yang sikit-sikit tu dia tidak membawa hukum yang ada masalah penyakit yang berat lah. Kalau dia boleh kawal lah. Ini dia sendiri duduk main dengan kawan-kawan dia. Itu tak boleh. Ustaz, jika seseorang tu sangat gila akan ilmu baca buku sehingga nak buang ayak pun dia bawa baca buku dalam tandas termasuk bacaan keagamaan yang tidak mengandungi Al-Quran, apa hukumnya? Tak ada masalah dalam bab berkenaan pun begitu. Makruh, kita kata makruh sebab kita bawa bahan-bahan ilmu ke tempat yang tidak sesuai. Tidak afdal di situlah. Masuk makruh tanzih lah. Maksudnya dia tak sesuai. Tak afdal kita bawa bahan-bahan ilmu di tempat tandas tapi kita bawa juga. Tapi sampai tahap haram tak? Tak sampai tahap haram. Clear. Ustaz, pandangan Ustaz, adakah bawah dagu bagi perempuan aurat? Bawah dagu ni. Saya beranggapan bahawa ia tidak aurat. Saya mengambil pendapat bahawa ia tidak aurat. Jadi, sapuan wajib hanya sampai sini saja. Sapuan wuduk wajib sampai sini saja. Jika kita kata ini aurat, ataupun ini adalah sebahagian daripada muka, sebab apa dia kata aurat? Sebab dia kata ini adalah sebahagian daripada muka. Kalau dia kata ini sebahagian daripada muka, kalau dia basuh waktu wuduk tu, kena bawah sampai sini juga. Tu ada kaitan. Dua-dua tu ada kaitan. Teguran Mufti Johor. Tak, dia tak tahu yang tanda tangan tu bukan Mufti Johor. Yang tanda tangan tu adalah pengarah Jabatan Agama Negeri Johor. Diharamkan ceramah. Saya tak diharamkan ceramah di Johor. Cuma buku saya yang ni. Buku lain tak? Buku yang ni dia dilarang daripada disebarkan, dicetak ataupun diterbitkan macam-macam lah. So dilarang di Negeri Johor. So yang ni saya petikaikan lah. Bukan semua buku saya, buku lain tak ada masalah. Tapi buku ni dia kata ada masalah sudut akidah. Akidah dia kata menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pelik agak, perkataan akidah pun tak ada dalam buku ni. Nak cakap saya seronok tengok sahabat berebut nak beli buku juga, bangga sebab sahabat tak peduli parasit yang cuba ganggu tumpuan. Elok gitu biar menyalak seorang-seorang. Nak beli dan baca, beli Shopee lah, cari Shopee. Sejak ikuti sembang dengan Ustaz ni, saya rasa faham apa yang dinamakan Wahabi. Cumanya, setiap negara lain sifat Wahabinya, betul. Masalah di Malaysia ialah grup yang ratib Wahabi ni biasa ambil contoh Wahabi negara lain. Betul. Banyak dugaan Ustaz, ya. Ni buku pula kena haram, pelik lah. Aduh, macam mana. Salah Ustaz, kalau anak duduk depan kita time tengah solat, elok alihkan ke tunggu? Ikut keadaan kita lah, Kalau anak kita tu kalau kita alihkan dia pergi tempat lain dan tempat berbahaya, tak payah. Tapi kalau kita tak alihkan, kita tak boleh nak sujud dan sebagainya, dan tak merosakkan pun kalau kita alihkan sikit, maka tak ada masalah untuk kita alihkan saja. Buku kena haram dekat Johor, itulah pelik juga. Kenapa buku ni haram? Dan saya pelik bukan isu, kalau dia kata haram disebabkan isu ada masalah, isu fiqah, ini saya tak masalah. Tapi kalau dia kata ini isu akidah, dia kata ini bercanggah dengan akidah, saya pelik juga. Tenung banyak kali ni. Akidah tak mana ni? Saya dah pening dah. Tak mana? Hamka. Bawa balik kampung saya kena tangkap tak? Tak tahu. Yang tu tak tahu. Assalamualaikum Ustaz. Sorry lambat online. Steady Ustaz. Mana nak dapat buku tu? Buku ni dapatkan dekat Shopee. Pergi kat Shopee, tulis je tata cara solat Rasulullah berpandukan mazhab Syafi'i. Akan dapat buku ni warna hijau, tulisan Syihabuddin Ahmad. Sekarang kita ada promosi. Buku ni dengan buku ni. Dua-dua buku ni adalah, buku ni kenapa saya tak angkat isu ni walaupun terbitan Saturday Publication? Sebab saya bagi hak pada Ustaz Abdul Qadir Abdul Sahak lah. Sebab buku ni juga dia haramkan ataupun dilarang. Buku ni juga dilarang. Dan buku ini adalah terbitan Santai Ilmu dan ditulis oleh Ustaz Abdul Qadir bin Sahak. Jadi saya tak nak ulas panjang bab ni, biar Ustaz Abdul Qadir saja yang ulas. Buku ni RM20, buku ni harga dia RM30. RM30. Siapa nak beli harga dia RM40 saja. RM40 saja. Yang ni kena WhatsApp pejabat kita lah. WhatsApp pejabat kita
0199469621. Yang ni. Siapa yang nak yang ni, screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Free shipping. Tak payah bayar shipping. Kalau ada parasit, kita SS dia. Screenshot. Tolong sahabat-sahabat, tolong screenshot. Bagi kat saya. Macam mana pengalaman pakai MacBook? Okey lah. Alhamdulillah. Okey lah. Jawapan saya adalah okey lah. Banyak bagus juga. Ada benda yang saya tak minat sangat. Tapi cuma daripada sudut bagus, kalau awak nak bandingkan dengan yang saya pakai sekarang ni, okey lah. MacBook antara yang bagus jugalah. Tapi saya masih belajar. Saya tak boleh bagi satu pengalaman yang banyak. Saya masih belajar lagi. Saya masih kekok lagi menggunakan keyboard dia, cara paparan. Dia lagi satu, untuk MacBook M1 ni dia lain sikit. Dia macam Android, macam phone, macam tablet juga dan sebagainya. Tak tahulah, saya tengah ngaji dia. Nanti saya bagi ulasan 6 bulan lepas saya pakai ke, 3 bulan lepas saya pakai ke, sebulan lepas saya pakai ke. Pelik juga macam mana Mufti Perlis dia haramkan ceramah di Johor. Macam mana Mufti Johor nak bual dengan Mufti Perlis. Sahih Bukhari dah sampai Sabah Hak Datu. Alhamdulillah. Moga-moga ada manfaat. Bukankah kalau bergerak batal sembahyang Ustaz? Bergerak pada langkah-langkah besar membatalkan salat. Demikian juga pergerakan itu adalah pergerakan yang tidak perlu. Hidup gerak saja kan tak boleh Tapi kalau kita bergerak atas keperluan, maka tak ada masalah. Bergerak untuk mengubah saf, bergerak untuk mengelakkan sesuatu tidak menjadi masalah. Kenapa disebutkan 3 kali pergerakan membatalkan wudu, membatalkan salat? Pergerakan besar. 3 kali pergerakan besar menyebabkan batal salat. Sebab 3 kali pergerakan itu dianggap sebagai banyak. Lebih pada 3 kali dianggap sebagai banyak. Pergerakan besar, maksud pergerakan yang banyak. Nabi SAW melarang kita melakukan khabas dalam salat. Khabas, antara sifat khabas di situ adalah apa dia, pergerakan yang banyak. Pergerakan yang banyak. Yang nampak macam tak salat lah. Tapi kalau kita pindahkan anak kita tu, dia tak termasuk daripada pergerakan banyak yang tidak perlu. Memang perlu. Kan? Kemudian demikian juga ada isu berkaitan tentang pergerakan sedikit. Pergerakan sedikit walaupun banyak tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Kena buat buku teguran suci buat pengarah Jabatan Agama Johor. Saya agak reluctant lah sebab pengarah Jabatan Agama Johor bukan yang ni lah. Beberapa generasi sebelum ni ada bagi manfaat yang besar kepada saya sehingga saya dapat belajar kat sana. Pengarah Jabatan Agama Negeri Johor. Tapi bukan yang sekarang ni yang beberapa tahun yang lepas lah. Saya sangat berbesar hatilah. Tapi cuma keluar kenyataan ni saya tuntut penjelasan. Ada geng Johor yang nak bagi buku Ustaz dah dibeli, bagi tahu ya. Ustaz, pada pandangan Ustaz berkenaan love lock. Okey, yang dikunci di pagar-pagar ada unsur tasyabuh tak? Dia tak tasyabuh, tapi dia termasuk dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Yang sepatutnya kita tinggalkanlah. Tapi kadang-kadang kita benda tak manfaat lah. Tapi cuma adakah semestinya dia tak boleh buat langsung? Kan? Kita bukan apa, kita nak syok-syok kita dengan bini kita, dengan anak-anak kita letak love lock dekat, tak ada akidah apa, tak ada pegangan apa, tapi kita letakkan love lock tu dekat pagar rumah kita. Contohlah. Kan? Letak nama kita, nama bini kita, letak buah love tu. Salah tak? Salah. Tak salah. Tak ada sebab dia jadi salah. Apa beza ngaji bertaranum dan berirama? Ada orang kata ianya bid'ah, betul ke? Yang ni jangan tanya saya tak tahu. Saya minta maaf, saya tak tahu. Dah upload ke video tadi? Dah upload dah. Dah ada view dah pun. Dah ada 150 orang view, dah ada orang komen. Yang mengutuk dah ada belum? Yang mengutuk belum lagi. Dan mengutuk belum lagi. Belum wujud lagi. Ustaz bagi tips bagi membaca jangan tertidur. Lepas tu nak fokus baca buku tu, saya nak belik handset je. Okay.
Muhammad Muhaimin Cik Muhammad. Yang pertama, tip untuk membaca bagi jangan tertidur. Saya punya tips lain sikit. Kalau hang membaca buku, hang mengantuk, hang tidur. Saya punya cadangan adalah kalau awak baca buku, awak mengantuk, tidur. Banyak sebab kenapa awak tidur. Banyak sebab kenapa awak mengantuk. Dan kemungkinan sebab itu adalah sebab yang relevan. Yang pertama, mungkin buku itu tidak bermanfaat dan awak sedang membaca perkara yang tak bermanfaat. Yang kedua, berkemungkinan buku itu penulisnya tidak pandai menyusun ayat sehingga tidak membawa minat kepada anda. Ataupun yang ketiga, awak memang dah mengantuk, tidurlah waktu awak tidur tu, tapi awak baca buku pasal apa. Macam tu. Jadi saya punya cadangan, tidur. Kalau mengantuk, baca buku mengantuk, tidur. Jangan duk susah-susah nak baca. Sebahagian orang membaca buku yang dia tak suka dan dia tak perlu baca, kemudian dia pasti dia akan terganggu lah. Jadi, kalau awak nak baca buku, awak pastikan yang pertama sekali awak ada passion nak baca. Awak ada keinginan yang besar untuk nak baca buku tu. Ataupun, sebab apa aku nak baca tata cara solat ni? Sebab aku nak belajar solat macam mana yang Nabi ajak. Kan? Dia ada bahagian mukadimah. Pendahuluan. Dia ada bahagian pendahuluan ni cerita panjang sikit, biografi Imam Syafi'i. Kemudian dia cerita lagi istilah utama di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dia sebut lagi bolehkah talfiq mazhab guru dan sebagainya. Sampailah kepada perbahasan ganti solat yang tertinggal, khusyuk, khusyuk dan kemudian menghadap kiblat dan panduan wuduk sempurna. Dan mana lagi? Panduan solat sempurna. Sebenarnya, kalau awak baca daripada depan ni, awak akan mengantuk. Dan sebenarnya awak tak perlu baca depan ni. Tak perlu baca. Awak nak apa tadi? Awak nak, okey, saya nak pada solat Rasulullah. Baca bab yang panduan solat sempurna lah. Terus daripada situ. Oh, yang tu awak baru semangat. Tapi kalau awak mula daripada awal bahagian mukadimah, biasa orang kalah dengan bahagian mukadimah ni. Mengantuk pada bahagian mukadimah, biasanya. Tapi rugi, tajuk tu awak tak pergi. Awak beli buku tu sebab tajuk dia. Jadi awak pergi kepada tajuk utama yang awak nak tu. Baca yang tu dulu. Oh, okey. Lepas tu awak ulanglah balik. Awak tengoklah muka surat sebelum tu. Yang ni macam best juga kalau aku nak baca ni. Baca yang tu. Tak perlu wajibkan diri baca daripada awal sampai habis. Kalau awak baca daripada awal sampai habis, kadang-kadang dan selalunya berlaku, tidak banyak memberi manfaat kepada anda. Dan kalau awak baca pun, benda takat awak baca saja, awak tak ingat, awak tak ada banyak manfaat. Itu tip saya. Lepas tu nak fokus baca buku tu, asyik nak balik handset je. Ni balik handset ni disebabkan awak kurang minat ataupun disebabkan fokus awak lari. Jadi fokus tadi dah boleh diselesaikan pada teknik yang pertama. Kalau kita dah tak set, kalau kita duk fokus yang ni, kita duk khusyuk cari yang ni, kita tak akan tengok balik phone kita. Tapi kalau buku ni kita buka daripada mula, tak best, kita akan tengok phone kita sekejap. Yo-nya baca lagi, yo-nya. Merapu lah tu. Kalau orang tu panggil kita dengan labelan kita tak suka atau dia tak bagi yang sepatutnya kepada kita, dia berdosa kan? Ke dia boleh terlepas sebab dia jahil? Kalau jahil memang boleh terlepas. Kalau dia jahil. Apa pandangan baca Sayyidul Istighfar sebagai salah satu isi doa lepas solat ke ataupun doa waktu-waktu lain? Baca Sayyidul Istighfar pada mana-mana waktu mendapat kelebihan Sayyidul Istighfar. Tak ada masalah. Dapat harga diskaun. Buku nanti gaji saya beli Ustaz. Clear. Ustaz, dulu pernah saya pencadang kat IJK Sudah untuk buat kuliah, tapi ada ahli karya tanya ada kelulusan JAKIM tak? Ustaz tak tanya kat JAKIM ke? Buat apa tanya kat JAKIM? Mana perlu keluar buku terbit kat JAKIM? Pelik benar. JAKIM ni dia bagi kelulusan untuk buku-buku dia aja. Dia mana ada bagi kelulusan untuk buku-buku yang lain? Tu tak ada kerja, dia bukan bidang kuasa dia. Pelik benar. Buku yang terbitan JAKIM saja memang ada cok JAKIM. Maksud JAKIM terbit. Penerbit tu nama dia JAKIM. Kami penerbit namanya Santai Ilmu Publication.
Kalau dah angkat takbir solat berjemaah, tiba-tiba ada ruang kosong di saf depan saya. Macam mana cara nak melangkah ke depan supaya tidak terbatal solat? Langkah je lah, pergi terus ke depan. Terus pergi ke depan. Nanti kita buat tata cara solat InsyaAllah, siapa nak beli insyaAllah, boleh. Rak ni beli dekat Shopee Hilmi. Beli dekat Shopee. Tapi mahal. Awak pergi cari kat Shopee rak ni, lepas tu awak tengok cara nak buat macam mana, awak beli kayu. Lagi murah. Boleh buat sendiri ni. Mahal ni, harga dia tak berbaloi 200 lebih saya beli ke 100 lebih beli, saya tak ingat. Tapi mahal, harga dia tak berbaloi dengan dia punya apa? Design dia dan juga kekuatan dia. Dah edit pakai ni, komputer sekarang. Ustaz, kenduri kahwin tu dibuat belah mana sebenarnya yang sunnah? Tak kisah, mana-mana pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Ikut uruf kita tak ada masalah. Nak buat dua-dua boleh, buat satu saja pun boleh. Saya tak berapa faham buku asas ilmu hadis. Tak faham, nanti kita buat kelas Kita buat kelas insyaAllah. Baru ada buku tu kat Shopee rugi, tapi Ustaz kena tanda tangan insyaAllah. Maklum Ada buat daurah atau bedah buku asas ilmu hadis untuk member. InsyaAllah kita buat. InsyaAllah kita buat. Lepas 18 hari bulan kita buat. Kita ada pengumuman khas 18 hari bulan kita ada pengumuman khas 18 hari bulan. Kita berdosa ke siapa yang ada buku Ustaz di Johor sebab dia haramkan? Dan istilah yang digunakan bukan diharamkan Istilah yang digunakan adalah dilarang untuk disebarkan apa semualah, tapi dilarang. Kaedah yang disebutkan itu adalah dilarang. Maka janganlah buat perkara yang dilarang. Kalau buku saya dilarang, maka jangan awak langgar sebab arahan daripada Jabatan Agama Negeri Johor tu adalah valid. Kalau dia larang, maka awak tak boleh langgar. Walaupun buku saya sendiri buku saya tak ada masalah. Ya, tak ada masalah, tetapi itu adalah perintah daripada Kerajaan Negeri Johor ataupun majlis ataupun fatwa daripada Negeri Johor. Maka kita kena taat hal berkenaan. Walaupun buku saya tak ada masalah. Tetap kena ikut taat. Sebab tu saya saya tuntut penjelasan daripada mereka. Dan jika mereka tak dapat jelaskan ataupun mereka tak rasa bersesuaian fatwa berkenaan, mereka turunkan fatwa tu. Jika mereka tak nak lagi, saya akan usaha untuk menggugurkan fatwa berkenaan dengan cara-cara yang lain insya-Allah. Melainkan mereka telah memberikan penjelasan yang saya dapat terima. Itu saja. Dokong anak waktu solat banyak bergerak ke macam mana? Boleh, tak ada masalah. Dia pergerakan yang perlu. Dan kita bukan saja-saja dokong anak kita. Tengok comel dan kita tak. Tapi kita pegang dia atas sebab utama, iaitu kita tak bagi dia bergerak merata-rata, takut bimbang perkara-perkara buruk berlaku pada dia. Pergerakan yang banyak, kalau ada orang keluar dari saf kita nak masuk, kalau gerak kita lebih dari 3, batal ke? Tak batal. Yang sahihnya tak batal. Filem Black Widow dah keluar ke? Ya, dah keluar. Masuk Netflix belum? Dah masuk Netflix belum? Tak maaf, saya Black Widow pula. Saya geram Black Widow boleh mati pula. Saya dah tengok trailer dia. Dah tengok dah. Tapi nanti saya tengok. Tapi dah keluar lama dah. Tapi cuma dekat Netflix dah keluar. Dekat Netflix. Nanti saya tengok. Saya tak tengok ni. Makin baca makin terang mata. Tu maksudnya berminat lah tu. Isu pergerakan solat saya selalu dikenakan aduan oleh makmum. Katanya saya sebagai imam banyak bergerak sebab bila sujud saya rapatkan kaki. Depa kata imam solat tak sah dah jadi hal. Aduh, hai pula dah. Ustaz, apa hukum kalau kita tahu orang tu yang buat virus komputer dalam masa yang sama dia dah buat antivirus tu, apakah hukum kita beli? Dah, pasal apa pula kita beli? Kita dah tahu dia buat dan kita tahu dia yang buat antivirus. Tapi apa sebab kita beli? Dia bukan isu hukum kat sini ni, bukan isu. Harus je sebenarnya, tak ada masalah pun. Mungkin isu awak adalah isu daripada sudut
undang-undang, kenapa awak tak maklumkan kepada pihak berkuasa apabila awak mengetahuinya? Mungkin yang tu isu dia. Saya pernah singgah solat isyak di surau pada lewat malam. Surau tu dah tak ada orang. Time solat ada rasa takut, rasa macam ada orang di belakang. Tu saya pandang belakang sekejap nak cek adakah batal solat saya. Kepala awak pusing tak membatalkan solat. Badan awak pusing membatalkan solat. Badan awak, maksudnya dada awak membatalkan solat jika tidak menghadap kiblat. Tetapi kepala awak makruh jika awak ke sana ke sini melelau. Tidak membatalkan solat. Kalau negeri Arab syaratnya apa? Tak ada syarat. Tak ada syarat. Kat Malaysia pun tak ada syarat. Dan syarat-syarat tu perlu buat atau tak? Tak tahu. Lubuk ARG di Johor. Dah semak video 32 like, 0 dislike. So far tak ada komen negatif lagi. So sekarang ni berapa dah? Sekarang ni kita tengok negatif. Oh dah belum ada lagi. Dah 400 view dah. Ustaz, masa ambil wudu ada Colgate dekat lantai. Kira mustakmal tak dan tak sah wudu tu? Pasal apa pula tak sah wudu? Tak ada kaitan langsung Colgate dengan wudu ni. Tak ada kaitan. Dan Colgate pun tidak membatalkan wudu. Saya rasa video reaction Ustaz banyak memberikan tamparan. Sebab itu sebagai orang tak suka akan cari jalan untuk jatuhkan. Tapi insyaAllah hujan ni diharapkan semakin ramai yang kenal Ustaz. Saya bukan isu orang kenal. Yang penting orang sedar tentang hal ini. Dan saya nak create lebih ramai orang yang boleh untuk buat video reaction yang lebih baik daripada yang saya buat. Buku Zamihan list tu lah. Zamihan sahabat Abu Syafiq tu ke? Tadi tengok FB ada netizen bergaduh pasal yaqadhah. Tiba-tiba ada satu komen kata Asy'ariyah tolak hadis ahad. Macam mana tu? Betul. Hadis ahad ni saya kenal sebab baca buku asal hadis. Asy'ariyah menolak mengambil hadis ahad dalam bahagian akidah. Sebab tu saya suka Asy'ariyah. Asy'ariyah ni memang padu pada saya lah. Saya minta maaf lah kepada sahabat kita Salafiyah. Dan bukan membawa maksud bila saya suka Asy'ariyah maka saya benci Salafiyah. Bukan. Tapi banyak sebab kesukaan saya kepada Asy'ariyah. Banyak sebab. Antaranya daripada sudut fakta. Walaupun Asy'ariyah antara mazhab yang memberi peranan kepada akal, tetapi Asy'ariyah meletakkan isu fakta itu sangat padu. Penjelasan Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah bila dia mengkelaskan seseorang itu sebagai bermasalah, dia bukan bagi pengkelasan kosong. Dia bagi sebab apa pengkelasan itu. Sebab tu saya sangat suka dengan akidah Asy'ariyah. Demikian juga isu dia tak terima hadis ahad dalam bahagian akidah. So nanti kita boleh bincang. Best. Itu antara perkara utama yang saya mula terkejut bila saya dengar. Benda ni saya tak dengar waktu peringkat sebelum ijazah, tapi saya mula mendengar isu ni selepas peringkat ijazah berkaitan tentang isu Asy'ariyah tidak mengambil hujah pada hadis ahad di dalam bahagian akidah. Sebagai orang awam, macam mana nak faham kalam Imam Syafi'i sekiranya hadis itu sahih, itu mazhabku. Maksudnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab dia adalah mazhab yang berpegang teguh kepada hadis Nabi SAW. Dan keteguhan itu ada sebab hujah yang kuat. Maka apabila mazhab Syafi'i menyebutkan tentang sesuatu perkara, maka dia cenderung kepada hujah yang kuat bahawa itu adalah perbuatan Nabi SAW. Maka mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab hadis yang sahih. Maksud fakta yang paling kuat. Nampak tak? Itulah mazhab Imam Syafi'i. Itulah maksud yang dikatakan pada isu sekiranya hadis itu sahih, itu adalah mazhab aku. Bukan membawa maksud semua hadis sahih itu, semua kita kumpulkan hadis sahih itu, semua mazhab Syafi'i. Tak. Tetapi bila pengkelasan itu adalah pengkelasan yang kukuh, hadis-hadis sahih diletakkan di tempat yang benar, maka itu adalah tempat bagi mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Mazhab Syafi'i di antara mazhab yang begitu tersebar, di antara sebabnya adalah isu akademik yang wujud di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dia dah kutuk
Maksudnya dia dah sedia untuk bertanggungjawab. Takkan dia jahil boleh terlepas. Cuba Ustaz terangkan macam mana dia terlepas. Dia terlepas disebab jahil. Kalau dia ada jahil, orang jahil dia rufi'an qalam. Dia jahil, dia tak tahu. Tapi kalau dia buat dengan sengaja, dia tahu benda tu berdosa, lalu dia buat dosa dia, maka dia dapat dosa. Tetapi seorang jahil, maksud dia tak tahu tentang dosa berkenaan. Dia buat perbuatan tu tapi dia tak tahu itu dosa. Maka dia tidak dipertanggungjawabkan. Agama kita memberi tanggungjawab dosa apabila seseorang itu mengetahui bahawa ia adalah dosa. Dosa ni satu maksiat yang dilakukan dengan tujuan untuk melanggar perintah Tuhan, derhaka. Kalau dia tak derhaka, dia langgar perintah Tuhan tapi dia tak buat atas dasar dia tahu benda tu salah. Dia tak tahu. Maka apa kita nak tanggung dekat dia? Budak-budak kita pergi penampak orang, dia tak tahu. Budak-budak pergi curi, dia tak tahu tentang hukum mencuri itu salah. Dia ingat boleh ambil macam tu. Dia tak tahu hukum tu salah. Adakah dia dikira berdosa? Tak dikira berdosa. Itu awak tanya sebab dosa. Esok tajuk berkaitan tentang haid. Esok tajuk berkaitan tentang darah-darah wanita. Salah Ustaz, berapa kali takbir atau angkat tangan dalam solat fardu? Yang takbir, perkataan takbir itu adalah Allahu Akbar. Manakala mengangkat tangan dalam bahasa Arab kita sebut raf'ul yadain. Raf'ul yadain mengangkat tangan sunat. Manakala takbir Allahu Akbar, untuk takbir yang pertama disebut takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang pertama wajib ataupun disebut sebagai rukun solat. Kemudian takbir-takbir yang seterusnya itu, kita waktu perubahan disebut sebagai takbir intiqalat. Takbir perubahan rukun. Kita rukuk, kita sujud, kita baca takbir. Yang tu namanya takbir intiqalat dan takbir itu adalah takbir yang sunat saja. Waalaikumsalam. Kuala Clear. Buku dah sampai alhamdulillah. Tanya satu, jika perawi itu terlupa sanad, hadis tu akan jadi dhaif ke? Macam mana pula kalau terlupa matan hadis? Adakah akan jadi dhaif pula? Daripada sudut perawi hadis, dia mesti ada kekuatan daripada sudut ingatan. Nak jadi ia hadis sahih, dia mesti ada kekuatan ingatan. Kalau kekuatan ingatan dia lemah, hadis itu jadi dhaif. Hadis itu jadi dhaif. Dhaif ada kemungkinan dua, satu hasan, satu dhaif ringan, ataupun hadis dhaif berat. Oh, orang boleh insya-Allah. Black Widow masuk Disney Plus. Oh, Disney Plus Hotstar. Lebih kurang dua-dua tu. Buku yang dokong anak tu pun diharamkan. Itu buku apa Apa tajuk buku tu perkara pelik dalam solat macam tu tapi buku tu diharamkan. Pelik betul. Kenapa dia diharamkan? Yang tu yang haram tu KDN Kementerian Dalam Negeri. Ustaz nak buat kelas untuk siapa-siapa itu kebebasan Ustaz. Tapi kalau buka untuk member saja, saya percaya member sangatlah bangga jadi member seperti dihargai. Ya, memang kita akan buat untuk member juga insya-Allah. Netflix tak ada lagi, saya tunggu Netflix. Windows sekarang tak payah antivirus. Ada pro and cons dan memang telah disebutkan. Saya punya ada antivirus. Saya ada antivirus. Ustaz ada pernah baca yang tak boleh solat seorang dalam jemaah. Okey. Kalau kat masjid macam mana kalau datang-datang saf dah penuh? Kalau saf dah penuh, tarik seorang ke belakang. Kalau dia tahu, kalau dia tak tahu, tak nak buat apa. Orang kita sekarang ni pun dia tak berapa tahu tentang hukum solat jemaah. Sebenarnya, bila solat saf dah penuh, kita seorang kat belakang, kita kena tarik orang yang depan tu seorang pergi ke belakang. Patutnya begitulah. Tapi cuma di tempat kita ni orang tak tahu. Bila kita tarik lagi nak kena tabuh. Tu tak apa, tarik dulu. Kalau dia tak mau, kita tarik orang sebelah. Kukuk orang sebelah dia tahu tentang hukum solat berjemaah macam tu. Kita tarik orang sebelah dia. Orang tarik sebelah dia. Pastikan kita tidak seorang-seorang di belakang. Kelantan tak ada wayang, kena tunggu rentas negeri ke Terengganu. Bila hak kita dicabul, masa bila dan hak-hak apakah yang kita wajib pertahankan, dan kalau kita biarkan saja, adakah kita berdosa? Tak tahu. Panjang sangat kot cerita dia tu. Ustaz, jika sepatutnya kita tahiyat akhir tetapi terbangun qiyam. Okey. Belum sempurna bangun, teringat tahiyat, terus turun. Kalau kita tak sempurna, maksudnya tak sampai kita kata 50%. Kita baru nak berdiri sungguh. Bontot kita dah angkat. Jadi kita boleh letak balik tak? Boleh letak, tak masalah. Tetapi kalau kita kata sudah setengah hari kita bangun, maka sempurnakan rakaat berkenaan. Tak batal. Ustaz nak tanya sikit apa pendapat Ustaz pasal isu VIP diberi layanan istimewa, saya dah sebut tadi.
Kesian mereka buat tahanah. Biasalah Abang Long. Betul Ustaz, bukan nak orang kenal, nak orang faham je. Kalau ikut usul fiqh dilarang ada dua hukum, iaitu makruh dan haram. Betul. Dilarang ni ada dua, hukum makruh ataupun haram. So macam tu juga lah kot buku saya, makruh ke haram. Tapi yang ni dilarang. Tapi ni memang dilarang, memang tak boleh lah. Saya tengok Ustaz Zack cakap fatwa kalau tak digezetkan tak boleh kena tindakan. Yang ni bukan digezetkan saja. Yang ni memang diarahkan lagi. Dia diarahkan. Ustaz, selepas kita dah habis solat, baru perasan ada benda yang menghalang anggota wuduk. Contoh kesancat. Kalau kesancat tak ada masalah. Tapi kalau biji cat tu, maksudnya solat wuduk kita tak sempurna. Memang daripada awal wuduk kita tak sempurna. Adakah kita kena solat semula? Yang lebih asah adalah dia kena solat semula. Apa takrif rasuah dalam Islam? Ada ulama politik cakap rasuah tidak termasuk takrif mencuri dalam hukum hudud. Rasuah hari ini lebih baik awak tengok kepada cara ataupun undang-undang negara kita. Apa yang menjadi undang-undang negara kita dan mereka menjelaskan tentang rasuah pada hal berkenaan, ia adalah perkara yang sama yang difahami di dalam undang-undang di dalam agama kita. Sama saja. Tak ada beza pun. Apa buku akidah Asy'ariyah cuma sifat 20 je ke kalau Asy'ariyah? Dah. Buku Asy'ariyah ni punya banyak Buku Asy'ariyah punya banyak. Tapi saya berpada dengan buku-buku yang saya belajar di universiti dan juga di Johor dulu. Johor akidah apa? Akidah Asy'ariyah. Saya mengaji akidah Asy'ariyah lah kat Johor dulu. Itu memang yang lain. Salaf tak ada pengkelasan macam Asy'ariyah ke Ustaz? Ada aja. Bagus. Saya langgan Disney Plus Ustaz. Sebab tu boleh tengok Black Widow. Nak pakai Disney Plus kena ada VPN. Oh, kena pakai VPN Dalam Shopee dia orang jual murah je akaun Disney Plus. Oh, tak nak Saya tak nak Saya nak yang betul-betul punya. Kalau yang halal ni halal yang thayyibah. Hari kalau main jual akaun murah ni tak tahu. Dan dia ragui. Tak ada. Saya tak tahu. Saja je kak. Hadis ahad dibuat ketika ulama hadis dipengaruhi oleh akidah Asy'ariyah. Sebelum itu hadis ahad dikategori sebagai hadis mutawatir. Macam mana awak hadis ahad dikategori sama dengan hadis mutawatir? Saya tak tahu. Saya minta maaf, saya tak tahu. Khairuddin Isa. Hadis mutawatir dan hadis ahad ni adalah dua hadis yang berbeza. Dua pengkelasan berbeza. Hadis ahad dan hadis mutawatir ni adalah pengkelasan kepada perawi. Bilangan perawi. Yang itulah hadis kalau banyak perawinya itu mutawatir. Kalau sikit perawinya nama dia yang tu hadis ahad. Itu bilangan perawi. Dia pada bilangan perawi. Dia bukan pada makbul atau mardud, diterima ataupun ditolak. Cikgu Zai, Ustaz adakah akidah sifat 20? Tengah tanya aku akidah pula Saya bukan pengkhususan akidah. Jangan tanya banyak soalan akidah kat saya. Sikit-sikit simple-simple saya boleh jawab. Tanya fiqh insyaAllah. Fiqh insyaAllah. Adakah akidah sifat 20 dan akidah tauhid 3 boleh dikatakan perkara khilaf yang muktabar? Bolehkah kita terima kedua-dua jenis perbahasan akidah ni? Saya cenderung kepada pendapat berkenaan, iaitu kita boleh memilih mana-mana satu mazhab. Saya berfikiran, saya mengambil pendapat berkenaan. Saya mengambil pendapat berkenaan, iaitu boleh memilih mana-mana kategori. Mana-mana kategori pun, mana-mana mazhab akidah Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Ahlul Athar ke, tak ada masalah. Ashabul Hadis ke, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau contoh ada orang, dia ni masuk Islam. Dia tak tahu tentang akidah sifat 20. Dia dah Islam ke belum? Dia dah Islam. Dia tak tahu tentang salaf. Akidah salaf. Akidah ataupun akidah 3 serangkai. Dia tak tahu. Dia Islam tak? Dia Islam. Sempurna tak Islam dia? Sempurna. Habis yang tauhid 20, sifat 20 apa semua ni, yang dia apa dia tu? Yang tu untuk perbahasan akademik, untuk memperkukuhkan akidah saja. Bukanlah penetapan akidah, tetapi hanya pengukuhan daripada sudut akademik, daripada sudut ilmu. Itu saja. Ustaz, betul ke ada ayat Quran yang tidak sesuai untuk dibaca pada masa solat? Tak betul. Ada dikatakan surah Al-Masad dan sebagainya? Tak betul. Tak betul. Saya telah buat kritikan berkaitan tentang hal ini di dalam channel saya.
Pada saya yang baru celik mata ni, perbezaan yang dapat detail antara Asy'ariyah dan Salafi ialah pada ayat-ayat mutasyabihat. Sifat 20 dan tauhid 3 tu gaduh antara Asy'ariyah versus Salafi juga ke? Memang gaduh juga. Dia nak cari jalan gaduh. Kalau awak nak cari jalan gaduh, banyak jalan kita boleh cari gaduh. Tapi kalau awak nak bersatu, awak mungkin terpaksa buat perkara mengikut kaedah ni. Disebut sebagai qawaid az-zahabiyah. Kaedah emas. Iaitu nata'awun fi mattafaqna fih wa nata'adzaru fi makhtalafna fih. Kita saling bantu-membantu antara satu sama lain dalam perkara yang kita sama-sama bersetuju. Dan kita memberikan keuzuran, wa nata'azzaru, bagi excuse. Berikan keuzuran kepada perkara yang kita tidak setuju. Yang itulah. Ustaz tolong komen orang-orang tua yang angkat takbir, lepas tu cancel, lepas tu takbir lagi, lepas tu cancel lagi. Tolong Ustaz nasihatkan mereka. Yang ni isunya adalah isu was-was dan tidak tahu hukum niat dengan betul. Yang itulah. Yang itulah. Kalau dia nak settlekan bab ni, dia kena settle. Kalau dia tak nak settle bab ni, tak dia nak buat apa. Kalau dia nak settle dengan cara, dia pergi belajar pasal apa, macam manakah bentuk niat yang betul. Dan bagaimanakah kita nak khusyuk dalam solat. Itu saja. Itu saja jalan dia. Tiada nasihat yang lagi banyak pada tu. Ustaz, kalau Syiah nak kembali kepada Ahlussunnah, perlu ke dia mengucap syahadah ke atau taubat sahaja? Saya cenderung kepada dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sahaja, tidak perlu dia mengucap syahadah semula. Saya Asy'ariyah pun tak belajar lagi, Salafiyah pun tak belajar lagi. Semualah tak belajar lagi, baru nak start. Perusahaan saya, akidah saya duduk belah mana? Akidah anda dah betul lah. Kalau anda tidak bercanggah pada agama, anda solat, anda puasa, anda zakat, anda telah melaksanakan suruhan perintah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka anda telah Islam dengan sempurna. Tidak ada yang menyebabkan kerosakan anda sekalipun anda tidak mengetahui tentang Salafiyah ataupun Asy'ariyah. Benar tapi pelik dalam solat, tajuk buku dia tu. Ustaz, jika seseorang tu cakap macam ni, saya ambil hukum lutut itu aurat. Tapi dengan keluarga atau ipar dua, saya ambil hukum lutut itu bukan aurat. Adakah orang ini dikira bermudah-mudahan atau tatabur rukhas? Boleh jadi. Boleh jadi. Kalau orang itu dia ambil, dia kata lutut itu tak aurat, maka dia kena ambil buku lutut itu tak aurat lah. Kalau dia ambil lutut itu tak aurat, maka dia kena ambil lutut tak aurat. Sebab apa dia ambil lutut tak aurat? Sebab perbahasan akademik dalam bab tu dan dia setuju tentang perbahasan tu. Tapi tiba-tiba dalam bab ni, dia bukannya nak ambil atas tujuan perbahasan akademik tadi, tetapi dia nak ambil disebabkan nafsu diri dia. Tidak ada yang lain menyebabkan dalam hal ni, melainkan nafsu diri dia saja. Ustaz, kalau kita solat pakai baju t-shirt, masa kita rukuk, bahagian baju dekat leher tu ke bawah? Nampak pusat, batal ke solat jap? Oh, tak batal. Tak batal solat. Maksudnya waktu kita rukuk kan kita nampak macam pakai kain lah. Kan kita pakai kain melekat. Kalau kita sujud tu, orang pergi tengok jeluh kat bawah, nampak lah. Oh, nampak lah. Ding, 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 ding. Adakah batal tak batal? Sebab kita menghalang yang zahir di bahagian depan. Hey! Kenapa Umi marah adik? Adik bagi sepah aduh pula. Ui boy, Jenali cantik. Ambil punya apa? Gundam, cantik tak? Cantik lah. Hai. Bye-bye. Hai. Okay dah. Saya pernah diberitahu nak tarik makmum tepi imam tu kena angkat takbir dulu baru tarik. Kalau tarik sebelum angkat takbir tu dikira mengacau orang salat. Tak, boleh je tarik. Tak ada masalah. Tak ada kewajipan tu. Cantiknya motor. Sejauh mana perbuatan sahabat Nabi SAW yang melazimi membaca Al-Ikhlas sebelum membaca surah yang lain? Bilal melazimi salat lepas wuduk, tarawih berjamaah, membukukan Quran sebagai dan melakukan bid'ah hasanah. Benar nak sebut berkaitan tentang bid'ah. Nanti kita buat. Nanti kita buatlah satu ni. Tajuk bid'ah hasanah. Satu perbahasan. Tapi kepada member saja. Nanti kita buat bid'ah hasanah satu perbahasan. Bid'ah special class saya buat tajuk special class bid'ah satu perbahasan.
Okay, saya dah rekod. So nanti kita buat insya-Allah. Hadis ahad ialah hadis sahih yang ada satu jalur perawi saja. Tak betul. Tak betul. Hadis ahad ni dia adalah berkaitan tentang bilangan perawi. Dia belum tentu sahih. Hadis ahad ada yang hadis sahih, hadis ahad ada yang hadis dhaif. Hadis ahad ada hadis sahih, ada hadis ahad yang dhaif. Yang banyak yang kita duk dengar tu hadis ahad lah tu. Yang dalam riwayat kita yang banyak tu banyak hadis ahad. Dia diriwayatkan daripada seorang, dua atau tiga. Dalam hadis ahad dia ada hadis yang masyhur dan dia ada hadis yang aziz, dia ada hadis yang aziz dan sebagainya. Dia ada tiga kategori dia. Hadis mutawatir ni macam hadis dikenalikan Ustaz. Apa ni? Kalau benda tu penting pasti ada banyak orang tahu. Itu hadis mutawatir. Tu Asy'ariyah ambil hadis mutawatir saja sebagai pegangan akidah. Pada Asy'ariyah, akidah perlu dipegang dengan kukuh. Semua orang mesti apabila meriwayatkan daripada Nabi SAW berkaitan tentang akidah, awak perlu memberikan bukti yang kukuh daripada Nabi SAW. Pun begitu dalam Asy'ariyah tu ada masih lagi perbahasan hadis ahad boleh pakai ke tak? Masih ada perbahasan. Masih ada perbahasan. Tiga ke 20 semua nak sama tujuan, mengesahkan Allah, ambil yang positif, tiada satu pun perfect cipta manusia. Betul. Dia pembahagian tu memang pembahagian kita lah, bukan pembahagian sahabat Nabi pun. Tapi ada sandarannya, Kan ada sahabat Nabi yang diarah berdakwah di satu negara. Kita macam Muaz lah. Muaz bin Jabal kan. Pasti Nabi beritahu dia hadis yang mungkin orang lain tak pernah dengar. Macam mana tu Ustaz? Yang tu lah di isu hadis ahad tu. Hadis ahad boleh pakai ke tak? So perbahasan dia adalah perbahasan yang sama. Ustaz memilih dalam furu' akidah di manakah Allah salaf ataupun khalaf? Allah di atas arash atau Allah tidak bertempat saja tanya, kena jawab jujur. Jawapan saya lagi padu. Iaitu saya melalukan soalan itu seperti mana pada zaman Nabi SAW. Persoalan itu tidak menjadi polemik pada zaman Nabi, lalu dia tidak menjadi polemik pada zaman sekarang. Saya mengambil teguh pada apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu tidak ditanya soalan itu pada ketika itu secara besar-besaran, demikian juga tidak ditanya pada waktu ini. Tidak menjadi polemik pada ketika itu, tidak menjadi polemik pada ketika ini. Tidak dirisaukan oleh para sahabat pada ketika itu, tidak dirisaukan oleh kita, orang yang kemudian. Termasuk saya. Akidah salah adalah akidah yang melalukan saja. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Adakah Asy'ariyah mesti membahaskan? Kalau awak kata awak Asy'ariyah, mesti awak bahas. Tak mesti. Sebab apa Asy'ariyah membahaskan? Sebab ada keperluan, sebab tu kita bahaskan. Sebab apa kita bahaskan isu ayat-ayat sifat? Sebab ada keperluan. Tetapi bila tak ada keperluan, orang yang depan kita memang orang yang beriman, orang yang teguh iman dia tak ada masalah pun dengan ayat tu. Awak nak bahas apa dia? Melainkan dia ada keraguan. Ataupun dia ada orang yang bukan Islam, ahli falsafah sebagai contoh, dia nak pergi sembang bab ni. So kita sembang lah. Bila tak perlu sembang, buat apa kita nak sembang? Sebahagian orang bergaduh pada perkara yang tak perlu. Antaranya yang ni, kekeh macam ni. Hadiah ahad memang banyak. Hadiah ahad memang banyak. Kebanyakan hadiah-hadiah yang kita jumpa adalah hadiah ahad. Kalau adik-beradik lelaki, tiri aurat dia macam mana? Adik-beradik lelaki tiri. Awak cek satu je, boleh kahwin ke tak? Tu je. Kalau awak kata boleh kahwin, maksudnya boleh kahwin. Kalau boleh kahwin, maka aurat dia sama macam orang luar. Tapi kalau tak boleh kahwin, maka aurat dia adalah aurat sesama keluarga. Sesama keluarga. Dia tak ada. Hari ni dia tidur awal. Tadi tu samurah. Maknanya tak batal walaupun seluar kita tak sampai tutup pusat. Tak, maksudnya waktu sujud tertarik .
Waktu sujud tertarik ke macam mana? Saya tak tahu. Tapi kalau kita terbuka dengan pandangan yang jelas, maka terbatal. Tapi kalau terbuka sedikit sahaja, tak membatalkan solat. Kita, contohlah ni aurat. Contoh, ini adalah aurat. Contoh ni aurat. Terbuka sikit. Nampak sikit. Kat sini, patut tutup habis. Tapi kita terbuka sikit. Terbatal tak? Tak terbatal. Benarkah sekali surah Al-Ikhlas pahalanya sama dengan satu juzuk Quran? Tak tahu. Muhammad Muhammad, Cik Muhammad, Ustaz kalau musafir lebih daripada syarat mazhab Syafi'i 3 hari. Tapi saya qasar je solat tu sampai saya balik rumah. Pernah dengar pendapat mengatakan musafir ni rasa susah. Apa benda ni? Bab solat musafir ni awak pergi cari pandangan ataupun pergi dekat channel kita dekat dalam bahagian perbahasan musafir. Perbahasan solat musafir. Tapi untuk member je untuk member. Kalau tak jadi member, jadi member jadi member. Tak mahal pun member, RM5. RM5 pun boleh jadi member dah. Ustaz, boleh tak kita berdoa dalam setiap sujud guna bahasa Melayu? Kalau tanya saya mazhab Syafi'i dalam bab ni tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dan ada alternatif tak? Ada alternatif. Ni ada Google Translate ada. Google Translate translate dulu. Lepas tu apa Lepas tu doa dengan yang tu dekat waktu sujud. Ustaz, kalau sampai masjid azan tak start lagi. Tapi bila kita tahu memang nak start dalam beberapa saat lagi, lebih afdal solat tahiyatul masjid atau tunggu azan habis terus solat sunat qabliyah. Lebih baik kita tunggu kita tunggu azan dulu. Sebab kita tahu bahawa antara sunat waktu azan ialah sunat untuk menjawab. Jadi kita dapat pahala kat situ. Tahiyatul masjid ni lepas kita jawab azan tadi tu, kita pun tetap boleh buat tahiyatul masjid dengan buat qabliyah. Tahiyatul masjid dengan qabliyah boleh sekali kan Terima kasih cikgu. Cikgu Zaid, terima kasih cikgu kerana jadi member. Terima kasih banyak cikgu. Ustaz, betul ke dibolehkan baca surah Al-Ikhlas pada rakaat pertama dan kedua? Boleh? Bukan Al-Ikhlas je, surah-surah lain pun boleh. Cuma Nabi sebut iqra'u ma tayassara minal Quran. Cuma yang jadi isunya adalah pada bagaimana kita menyusun ayat tu. Kalau kita baca dua-dua surah Ikhlas boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Baca Ikhlas dulu. Baca Al-Ikhlas, baca qul a'udzu birabbin nas dulu, lepas tu rakaat kedua baru baca qul huwallahu ahad. Boleh tak? Dan kalau nak tanya boleh, boleh. Tapi adakah makruh? Makruh sebab mendahulukan perkara yang tidak didahulukan oleh Nabi SAW. Perkara yang tak afdal lah. Tak afdal. Ustaz, isu yang qadah boleh tanya. Betul ke Ibn Arabi Al-Maliki mengatakan yang qadah itu boleh jadi? Manakala bukankah Ibn Hajar mengatakan ini sangat muskil dalam Fathul Bari. Sahabat-sahabat, isu yang qadah ni besar. Dan persisihan daripada kalangan para ulama' yang bukan kecil-kecil. Daripada dulu sampai sekarang. Saya ada hujah-hujahnya dan insya-Allah doakan saya selesaikan penulisan berkaitan tentang hal berkenaan dan saya akan terbitkan insya-Allah. Innamal a'malu binniyat pun hadis ahad, betul. Saya kata tu, perbahasan berkaitan hadis ahad ni banyak. Banyak perbahasan ni. Macam mana Allah mengatakan dirinya? Begitulah dirinya. Dia yang menciptakan segalanya. Kenapa perlu dia terikat dengan ciptaannya? Yang ni jangan tanya saya tak tahu. Saya tak tahu jawapan. Minta maaf Agak-agak berapa orang ahli badar yang bincang pasal Allah kan? Tak tahu. Haruskah kita dengan kuliah yang penceramah maki hamun ustaz yang tidak salah? Jangan tengok. Itu perkara-perkara yang tak bagus. Nabi sebut, kita bukan umat yang dibangkitkan untuk melaknat orang lain. Kita tidak ditabak, kita tidak dicetak dengan cetakan melaknat. Nu'minu bihi kama ja'a. Dah kenapa? Tarik ke belakang pun Ustaz dah. Waktu rukuk Ustaz, seluar tu tak tutup pusat. Oh, tak batal solat kan? Waktu rukuk tu seluar tu tak tutup pusat, tak batal solat kan? Sebab zahir dari depan dah tertutup. Betul lah tu. Saya minta maaf kalau saya salah faham dengan soalan anda. Yang saya faham tak batal solat. Yang saya faham tak batal solat. Yang saya nampak tak batal solat. Salaf tak maknakan istawa itu sebagai duduk atau berada. Istawa ala arsy maksudnya istawa. Itu perbincangan tu semua tu.
Belakang lutut tu aurat ke? Belakang lutut dengan lutut termasuk tu had dia panggil. Had. Kalau solat kadang-kadang orang nampak belakang lutut tu macam mana? Kalau kita solat nampak belakang lutut sikit tak ada masalah, tapi kalau nampak sungguh batal solat. Dan dalam mazhab Syafi'i yang saya cenderung kepada pendapat menyatakan bahawa lutut tu sendiri dah termasuk. Sebahagian pendapat kata lutut tu tak termasuk. Ustaz, kalau kita buat vlog tapi terakam sekali wanita tak tutup aurat, adakah kita tanggung dosa orang yang tengok video itu? Tak. Ikut kuliah Dr. Basit, cerita Imam Malik bila ditanya soalan ni, dia marah. Orang itu dah mengatakan soalan itu bid'ah. Sahabat, saya ada pengalaman dekat Al-Azhar dulu. Tahun pertama ke tahun kedua, saya tak ingat. Ada satu perbahasan dekat kuliah waktu tu. Saya waktu tu baru lepas talaki benda yang sama lah. Berkaitan tentang isu apalah. Isu istawala apa semua ni kan. Masuk kuliah akidah. Tiba-tiba pensyarah tanya kat dalam kelas. Ni dia tanya sajalah sembang-sembang. Dia tanya apa dia mara'yukum an Rahman al-Sistawa kan. Apa pandangan kamu berkaitan tentang Rahman al-Sistawa? Dia tanya semua. Lepas tu tiba-tiba yang Malizi. Saya pakai songkok tu. Dia pakai Malizi. Dia panggil Malizi. Syuf ra'yuk. Bagi tahu pandangan awak kan. Syuf ra'yak. Kemudian kita pun sebutlah pandangan kita lah. Saya tak pandai menimbang. Jadi saya sebut balik apa yang saya hafal semalam tu. Yang saya mengaji dekat kelas tu. Kelas talaki tu. Qala li Imam Malik. Al-istiwa' al-ma'lum. Wa kaifiyatul majhul. Al-istiwa' al-ma'lum. Wa kaifiyatul majhul. Wal imanu bihil wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Wa anta sahibul bid'ah. Gelak tu kelas. Dia kata, istiwa itu maklum. Semua orang tahu istiwa tu menatang apa. Orang Arab pun tahu menatang apa istiwa. Dia orang Arab pun pakai perkataan istiwa tu. Tapi bentuk istiwa Allah Ta'ala tu kita tak tahu. Wa kaifatul majhul. Bentuk yang kita tak tahu. Perkataan tu yang kita tahu. Tapi bentuk tu kita tak tahu. Wa su'alu an dan wal iman bihi wajib. Dan beriman dengan perkataan tu tadi tu wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang hal ini adalah bid'ah. Dan hang yang tanya adalah pembuat bid'ah. Saya beritahu dekat pensyarah saya tu, yang hang buat ni adalah sahibul bid'ah. Gelak. Gelak satu kelas. Tapi kalau dalam teks Imam Malik tu dia bukan gelak. Dalam teks Imam Malik tu dia serius. Dia marah. Muka dia berubah. Sampai dia kata, keluarkan budak ni daripada majlis aku. Dia tak mau tengok. Apa dia orang yang tanya tu. Malam ni tak larat lah. Kalau Ustaz mohon pencerahan, saya rasa macam pernah dengar Dr. Mazhar kata boleh berbisik doa dalam bahasa Melayu waktu sujud. Ya, memang. Memang ada pendapat berkenaan tapi saya tak ambil pendapat tu. Saya cenderung pendapat mazhab Syafi'i dalam bab ini lebih kukuh. Kalau buat animation, lukis perempuan, kalau perempuan kita lukis tu tak tutup aurat, orang banyak tengok, kita berdosa. Tak ada lah. Ustaz dekat, melainkan kalau awak lukis apa dia bentuk-bentuk yang menggairahkan ke atau sebagainya, yang tu lain cerita. Ustaz dekat tempat saya ada 2 orang perempuan Kristian duk sibuk, seorang Indon, seorang Rusia, dua-dua fasih bahasa Melayu. Sibuk duk baca Bible dekat orang Melayu kita. Pernah depa main nak baca dekat saya halau depa. Tak bagus kan? Alhamdulillah ada aku sebelah dapat juga ilmu. Okay, terima kasih banyak. Okey, dah pukul 11 sahabat-sahabat. InsyaAllah moga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dan sahabat-sahabat, minta maaf jika ada kesilapan daripada sudut percakapan. Dan minta maaf juga 1 jam saya buat edit dan buat editing. Dan tak sempat untuk nak menjawab soalan-soalan anda. InsyaAllah pada hari esok pukul 9 pagi. Esok pukul 9 lah. Kita esok live sekejap sebab esok ada meeting tapi esok kita live sekejap. Mungkin 8.30 kita awal sikit ke macam mana ke. InsyaAllah pukul 9 macam biasa juga. Tapi lepas tu live pukul 10 kan. Mungkin lewat sikit lah esok Mungkin lewat sikit esok sebab saya ada meeting. Habis meeting kita akan terus mula. Mungkin 10.30 ke pukul 11 ke insyaAllah.
Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.